أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Oke, Oke, kita kembali pada yang kita baca tadi.
Okey. Bermula ayat ke-6 di mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Di mana tuan-tuan boleh melihat terjemahan ayat yang ada di skrin tuan-tuan, dan jika ada terjemahan Al-Quran sendiri boleh guna. Okey, bermula dengan ayat innal ladzina kafaru. Okay. Inna tu maknanya sesungguhnya. Allazi tu dia geng-geng dia macam allazi, allazina, allati, allai, geng-geng dia. Tapi dia makna yang. Sesungguhnya mereka yang siapa tu? Kafaru. Kafaru ni dikembali kepada perkataan kafara. Kafir lah. Bahasa Melayu kata kafir kan. Jadi kafaru ni ialah orang-orang yang kafir. Semua orang yang kafir itu kata Tuhan, ataupun orang yang menjadi kafir, ataupun orang yang sengaja jadi kafir, ataupun dia memang pilih jadi kafir. Sawaun alaihim, sama ada. Sawa untuk maknanya sama ada. Alaihim, ke atas mereka. Tu hamzah pertama tu dengan mana adakah, sama ada adakah. Anzar taum, adakah. Tu hamzah pertama tu maknanya adakah diberi peringatan, sama ada engkau Muhammad engkau memberi peringatan ke atas mereka, atau lam tunzirhum, ataupun kamu tak pernah beri pun peringatan mereka. Sama ada Tuhan kata Tuhan, sama ada orang kafir ni dia nak jadi kafir tak, dia pilih jadi kafir. Kalau itu soal kafir ni tuan-tuan, sebenarnya ialah kalau kita fikir sebab apa Allah jadikan dia ni Islam, mengapa Allah jadikan dia kafir. Sebab sama ada Allah jadikan dia Islam atau kafir sama je. Maksud saya sama tu ialah, ada kata kalau dia dah memang dah dia masuk neraka dan pilihan dia tu pilihan kafir, kalau Allah jadi Islam pun dia akan jadi kafir juga. Dan orang kafir ada hari ni tu, sebab apa jadi kafir? Allah tak adil ke jadi kami kafir? Tak. Sebab Allah dah tahu dah, kalau Allah jadikan Islam dia akan jadi kafir juga. Dan kena ingat, hak Islam sendiri pun, hak lain-lain Islam pun dah tentu di Islam. Nampak tak? Tak tentu di Islam. Jadi kafir. Jadi soal orang tu lahir kafir atau Islam, dia sama. Ma min mauludin illa yulidu alal fitrah. Tidak seorang itu dilahirkan melainkan dia dilahirkan secara fitrah. Maknanya pada asalnya bila seorang tu lahir dia sama saja. Sebab dia tak sabar balik lagi kan. Sama je. Maknanya kalau budak tu mati kecil, dia tidak dimasukkan ke dalam neraka. Kalau budak tu kecil, maksudnya dia mati sebelum dia balik. Sebab bila tu dalam Islam dia ada tempoh. Allah beri Islam beri tempoh pada seorang tu untuk buat pilihan. Daripada kecil, kalau dia mati kecil, alhamdulillah dia masuk syurga lah. Ibu apa dia? Tidak. Kan dia boleh berkata besar, berpanjang, dan bila sampai balik tu dia dah boleh faham dah. Itulah Luqmanul Hakim, dia nak cerita pasal Islam, dia cerita ketika anak dia boleh memahami kata tutur dia. Jadi sama juga dalam soal ni. Ya. Jadi dalam soal ni sama juga. Di mana manusia dia dengan fitrah. Jadi dalam fitrah ni sama ada orang tu lahir dalam Islam atau tidak, dia benda tu pada maksud asalnya adalah sama. Sebab kalau lah dia lahir dalam Islam pun, tak tentu dia kekal Islam. Dan dia lahir dalam bukan Islam pun, tak tentu dia tidak jadi Islam. Jadi bolehlah kita buat kesimpulan orang yang kafir sampai mati tu memang dia pilih untuk jadi kafir. Walaupun Allah mungkin lahirkan dia jadi Islam, tapi dia akan pilih jadi kafir. Sama dengan orang kafir tadi. Walaupun Allah lahir daripada kafir, jadi kafir, tapi kemungkinan besar dia akan milih untuk jadi Islam. Maka jadi Islam. Jadi innallazina amanu, orang yang beriman dipilih nak jadi orang beriman. Tak ada paksa dia. Itu maksudnya. Jadi ayat ni, semua orang yang kafir itu sebab dipilih jadi kafir, sama ada kata mereka itu adakah diberi peringatan, kamu berkata ya Muhammad, kata mereka lam tunzir, atau tak pernah beri peringatan pun, duduk dalam hutang dan sebagainya. Bila hutang dia keluar dia jumpa kita beri peringatan, tak tentu dia akan beriman kepada Islam. La yu'minun, kata Allah, mereka tetap tidak beriman kepada apa yang ajaran yang Islam. Karena itulah soal orang nak menerima Islam ni bukan tugas kita.
Itu adalah tugas Allah Subhanahu Wa Taala memberi hidayah kepada manusia. Khatamallahu ala qulubihim wa ala samim. Kerana apa sebahagian daripada manusia itu Allah telah kunci hati mereka. Qulubihim ala atas qulubihim hati mereka, him tu kembali kepada mereka, wa ala samin dan ke atas pendengar mereka. Kunci maksudnya tegar macam mana, nasihat macam mana pun dia tak boleh nak pakai dah. Tu. Jangan kita sampai pada tahap tu. Kerana bila dah jadi tua bangka, masih macam tu contohnya. Masih tidak beriman kepada Allah. Masih tidak beramal dengan Islam contohnya. Maka tak ada guna sebab Allah dah kunci dah. Kerana itu setengah manusia ni kita tengok dia seolah macam tak boleh nak terima kebenaran. Walaupun kebenaran tu ada depan mata dia. Tapi dia tak terima. Ada jenis manusia macam tu. Ada jenis. Macam-macam jenis. Ada manusia yang terlalu kedekut sangat. Kedekut. Oh, tak boleh. Walau seinci, walaupun tak boleh. Mata dia. Ada manusia yang sangat garang sungguh-sungguh. Sahaja Umar pun segarang dia akhirnya menjadi mulia, menjadi lemah lembut. Sahaja Umar tu ni berbagai jenis manusia. Antara sebabnya hati lah kerana itu dia memilih untuk jadi begitu. Wa ala absarihim dan ke atas penglihatan mereka ghisyawah, tutupan kata utama. Maknanya Allah menutup. Khatam tu dah tutup dah. Dan kerana tertutup, ditutup, Allah menutup dan kerana tertutup, maksudnya terkunci. Siapa datang berdiri nasihat pun tak ada guna lagi. Walahum azabun azim dan bagi mereka azab yang besar, pedih. Maka layaklah. Bila dah habis cerita dah. Tak ada apa dah. Bagi mereka azab yang pedih lah. Azab yang sangat besar. Jadi pada yang dua yang kita baca tadi, kita dapati kalau ayat pertama tadi dia tak ada tanda wakaf. Ayat pertama tu. Ayat ke-6 lah. Ayat yang ke-7 kita dapat ada dua tanda wakaf di situ. Okay, sa'laya. Kalau ikut tanda ni ialah tanda yang mana kita sebaiknya kalau kita baca khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim, biar lepas pada sa'laya tu. Jadi bila kita lepas, kita pun ambil ulang balik. Maknanya kita tak perlu nak cari jauh. Sebab kalau kita ada tanda macam ni, kalau kita berhenti dekat awal ala sam'ihim, kita nak cari sendiri. Bila kita cari masalahnya, kita tak faham makna tu. Itu mana langkah pertama. Langkah pertama sebenarnya, orang yang baca Quran ni ialah di kalangan orang yang tahu bahasa Arab. Okey. Kerana itu orang kedua dia kena belajar. Sebab dia tahu bahasa Arab, dia kena belajar. Aku wakaf kat mana, kan? Dia kena belajar. Jadi, soal sekarang ni, apa penting wakaf tu? Sebab kita nak baca dengan biar makna tu dapat dipahami. Betul. Kita kata saya tak faham pun baca macam betul. Tapi malaikat dengar. Allah dengar. Okay, walaupun kita tak faham. Takkanlah kita nak buat satu benda depan Tuhan dia dengan bacaan yang mengarut. Tak mungkin tuan. Kita buat lagu. Tiba-tiba orang buat lagu kita mengarut. Marah tak? Tentu itu kita marah. Jadi kita ingat. Selain daripada kita baca, malaikat mendengar. Kerana itu kita perlu baca dengan bacaan yang betul. Okey. Itu kenapa? Jangan kata, oh saya janganlah jangan pedulilah saya. Tak. Malaikat akan peduli kita. Allah akan peduli kita. Okey. Jadi dalam ayat ni sama juga ada dengan wa ala absarihim ghisyawatun, tapi ada kena pendek sangat. Maksud dia, okey, antara tujuan dia letak mata di nafsu kita ni sama terus. Okey, nak kita sambut tu. Dia suruh kita habis senapas ayat tu. Itu maksud dia sebenarnya. Bukan kata salah. Wakaf tu tak. Tapi masalah bila wakaf, kita nak pusing balik. Boleh. Contoh kita kata. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Betul. Tapi kita ulang balik. Wa ala sam, sebab kebetulan ada waw kat situ. Kalau tak ada waw, tak ada apa, kita tak boleh faham. Biasanya kita akan ambil dekat waw. Kat tu. Okay. Sebab waw tu memberi makna dan. Allah menguji ke atas hati mereka dan ke atas kebenaran mereka dan ke atas pelihatan mereka ghisyawah, penutupan. Walhum dan lagi dan tu. Jadi kalau ada dan mudah sikit lah. Kita nak tarik balik itu. Tapi stay maknanya masih tak sempurna. Begitu. Sebab apa? Sebab kadang-kadang lah. Macam ni pendek tak masalah lah. Kadang ayat panjang. Okey. Jadi tujuan di sebenarnya diletak tanda wakaf tu supaya kita sambung habis. Kalau kita cukup nafas. Okey. Kemudiannya ayat yang ke-8. Wa minan nasi ma. Ini tak ada justru terus je.
Kalau nak berhenti pun pendek sangat. Tapi macam saya berhenti tadi kan. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Sengaja saya berhenti untuk menunjukkan pada tuan-tuan bahawa boleh berhenti. Okey, nak berhenti senapah pun boleh. Jadi sebaiknya kita senapah saja. Dan sebahagian daripada manusia tu Tuhan kata, mereka kata yakum man yakum. Ada dalam mereka tu kata Tuhan. Ada manusia Tuhan kata Tuhan. Mereka itu mengaku bahawa mereka itu yakulu, mereka berkata amanna billah, mereka beriman dengan Allah dan juga hari akhirat. Ada manusia begitu mengaku. Wa ma minin dan ma tidak hum tu mereka bimu'minin dengan beriman. Maksudnya Tuhan kata sebenarnya mereka tak beriman pun. Ada manusia macam tu. Ni cerita Tuhan lah. Kita ada macam tu. Ada orang yang beriman tapi mengaku beriman, Islam sebagainya, tapi sebenarnya dia tak beriman pada Allah. Ada juga begitu manusia. Okey. Sebenarnya ayat yang ke-8 ni adalah ayat yang menceritakan tentang orang-orang munafik. Kalau ayat yang pertama yang mula-mula tu sampai 5 tu, itu berkaitan orang beriman, sifat orang beriman. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi tu kan, itu bermula daripada orang beriman. Keduanya disuruh dengan ayat orang kafir, 2 ayat aje. Mudah je Allah Subhanahu taala cerita tentang orang kafir. Orang kafir ni Allah kata dipilih dia kafir. Dan 2 ayat saja. Sebab apa dia kafir? Dia tak beriman lagi. Dia tak beriman sebab Allah dah kunci hati dia. Sebab itulah pilihan dia. 2 ayat saja. Tapi berkaitan dengan munafik ni panjang ayat dia. Saya baca. Tak, sebenarnya saya patut saya baca sampai ayat yang ke-20. Kalau saya sempat saya akan baca ayat ke-20. Okay. Jadi bermula ayat ke-8 ni sebenarnya nak menceritakan tentang orang-orang yang bersifat dengan sifat munafik. Tu Tuhan kata ada di kalangan manusia itu yang mengaku beriman dengan Allah dan akhirat, tapi sebenarnya kita beriman. Ini ada ditujukan pada seorang yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kena ingat bukan Abdullah bin Ubay bin Salul saja, tapi mana-mana yang bersifat seperti dia, maka kita masuklah dengan sebagai orang munafik. Biasa orang kata munafik menipu, munafik lah kau. Dah, kalau menipu orang tak boleh munafik pun, tak sampai tak munafik. Munafik ni adalah yang berpura-pura. Yang maksud munafik sebenarnya adalah orang yang berpura tentang Islam. Ada. Contoh macam kisah di Turki, sebelum tumbangnya Turki. Kemasukan orang Yahudi. Kemasukan orang Yahudi. Ketika itu daripada setelah mereka dibunuh di Eropah, malah Turki pun nak jadi Eropah juga. Berkat bersebelahan dengan Eropah, Turki itu. Jadi kebanyakan orang-orang Yahudi ni, kalau saya salah, tuan-tuan boleh betulkan ya. Okey. Sebab saya baca dalam buku ya, saya baca buku. Mungkin fakta baru ada. Ada juga orang yang memuliakan Kamal Tatuk ni. Ada orang yang kata, oh Kamal Tatuk ni betul. Okey. Tak apalah, saya tak nak buat apa. Kalau dia kata Kamal Tatuk betul, terpulanglah. Kita tak nak buat apa. Jadi yang cerita ni, okey. Kemasukan orang Yahudi daripada barat, dia masuk Turki. Kerana masa itu orang barat membunuh, tidak menerima. Kerana itu satu-satu etnik dalam dunia ni yang tak ada muka bumi adalah orang Yahudi. Orang Yahudi ni hidup berpindah randa. Tapi dia mengaku nak buat sebuah negara yang paling besar di dunia. The Great of apa dia sebut? Israel tu kan. Dia merangkumi beberapa negara dia nak buat tu. Sampai hari ni pun belum berjaya. Dan memang Allah tak ada negara sebenarnya yang bernama negara Yahudi. Tanah Melayu pun ada. Tanah Melayu pun ada. Tanah Cina pun ada. Tapi tanah Yahudi tak ada. Tidak wujud tanah Yahudi ni. Jadi, okey. Pada zaman Rasulullah SAW, di Turki tu, datangnya orang-orang Yahudi masuk ke Turki. Jadi oleh kerana orang Islam ni, ialah tahulah orang Islam. Sebenarnya Turki ni memang asal dia kuat Islam dah tuan-tuan. Dia daripada zaman Osmaniyah. Kalau itu kita tak pelik, orang Turki dia boleh menerima Islam. Walaupun mungkin dia minum arak, walaupun mungkin dia berzina, walaupun mungkin dia jahat, tapi dia boleh menerima Islam. Turki ni memang kuat Islam dia tuan-tuan. Sebelum Erdogan dan juga orang-orang dia mengambil alih tapak pemerintahan kesan daripada Kamal Tatuk ni,
di sebelum dah berlaku dah rapasan tentera nak mengambil alih Turki. Maknanya gerakan-gerakan Islam pernah mencuba untuk mengambil Turki semula, tapi tak berjaya, dia patahkan. Tapi sampai selepas itu, saya lupa dah berapa tahun lepas tu kan, tahun jugalah rasanya, mungkin berpuluhan tahun jugalah kebangkitan daripada Erdogan tu sebenarnya. Jadi keadaan suasana di Turki dengan Malaysia berbeza, tuan-tuan. Turki ni memang dia orang kuat Islam dah, tuan-tuan. Kuat Islam dia. Kalau kita tidak pelik, dia boleh menerima satu pemerataan Islam walaupun tak diberi nama Islam. Walaupun orang Turki tahu ini nak melanda Islam. Contoh macam Erdogan, menentang Yahudi terang-terangan. Dia orang tahu, tapi dia boleh terima. Yang menyokong dia itu bukan orang-orang yang di Masjid Surah saja, tapi yang di kelab-kelab malam tu semua nyokong dia. Ini cerita Turki ni, berbeza negara kita. Sebab tanah air kita ni ialah tanah air kita sebenarnya melahirkan para ulama juga sebenarnya. Sebenarnya tanah air kita pun kuat juga, tuan-tuan, sebenarnya. Kalau tuan-tuan baca sejarah, memang kuat sebenarnya. Berani lah. Orang Melayu ni sebenarnya berani melawan Siam, sebenarnya berani melawan British, melawan Inggeris. Memang berani orang Melayu ni sebenarnya. Kalau kita pelik, negara kita pun kuat Islam. Orang banyak orang kuat Islam. Dan negara kita pun dia ada unsur-unsur macam tu, unsur-unsur macam tu. Cuma kita tak pernah dia berbeza dengan Turki. Sebab Turki ni pernah diperintah oleh sebuah pemerintah Islam di bawah naungan kerajaan Osmaniyah. Itu beza. Dan ialah memang ada ciri-ciri. Negara kita pun ada. Walaupun orang Melayu ni semua orang Melayu ni lemah lembut. Dia macam Turki juga. Lemah lembut. Tapi kan itu diterima kedatangan Yahudi masa tu. Tapi malangnya kesempatan itu diambil oleh orang Yahudi. Di mana orang Yahudi dia masuk ke Turki, dia bermuka-muka menjadi seorang Islam. Dia bermuka sebagai Islam. Dia datang masjid, dia semayang. Balik rumah dia semayang cara dia. Dan akhirnya lahirlah Kamal Atatürk. Kamal Atatürk, kalau tuan-tuan cek balik, kedua bapa dia adalah seorang Yahudi. Kalau saya salah, tuan-tuan boleh betulkan. Okey, ini fakta yang saya baca lah. Dan ada saya buat ni, ada seorang pelajar yang dia kata, tak betul dia kata macam tu. Dan kita boleh tengok lah, dan ada lah orang yang menafikan segala benda. Contoh Kamal Atatürk sekarang ni, mana ditanam? Kamal Atatürk tak ditanam. Maksudnya seolah bumi tak terima dia. Dan dia mati dia kerana siplis. Dan ada gerakan-gerakan yang cuba menafikan benda-benda ni. Dia mati. Kalau Namrud nyamuk, dia ni mati siplis di tengah laut. Kamal Atatürk ni. Dan tuan-tuan boleh cek lah. Tapi tuan-tuan kena jaga. Barangkali ada da'iyah-da'iyah yang lain yang cuba memesongkan fakta-fakta tu. Tuan-tuan kena jaga. Dan saya sebut di sini bahawa di Turki tu adalah tidak pelik tuan. Memang kuat Islam tu. Malah sebelum tu kerajaan Osmaniyah tu kan di zaman Al-Fatih. Tapi tak lama dia merintah sebab masa tu pemerintah-pemerintah lepas sebelum dia telah merosakkan pemerintah Islam masa tu. Tapi Al-Fatih tak sempat untuk menerajui. Masa tu besar dia ambil alih dah teruk dah Turki masa tu. Lalu tumbang Turki. Jadi cerita keadaan macam tu tuan. Ini contoh saya nak beritahu. Dan banyak contoh, bukan zaman Rasul saja. Hinggalah ke negara kita. Di mana-mana di Malaysia ke, kalau di kalangan orang Islam tu adalah yang sebenarnya yukhadi'una Allah walladzina amanu. Dan mereka itu antara sifat mereka munafik ni, mereka tentang Tuhan. Tuhan tak betul lah, Islam tak betul lah, itu tak betul lah, Nabi tak betul lah. Wallazina amanu. Dan mereka menipu, menuduh Tuhan, menuduh orang Islam, menuduh orang beriman, macam-macam tuduhan. Wa ma yukhadi'un, kata Allah. Dan sebenarnya mereka tidak menipu pun illa anfusahum, kecuali diri mereka sendiri. Tipu diri mereka sendiri. Wa ma yash'un. Dan mereka tidak menyedari, tak rasa menipu diri sendiri.
Macam mana nak lawan Tuhan, tuan-tuan? Di zaman Rasulullah SAW, setiap kali orang-orang munafik cuba untuk merosakkan rancangan Islam, untuk menipu Islam, lalu Allah mendedahkan rancangan-rancangan mereka. Hingga mereka rasa malu. Setiap kali orang-orang munafik ni di kalangan Yahudi, dia orang Yahudi ni memang sejarah dia antara Yahudi dengan munafik tu dia selari. Dia datang sekali. Okay. Sebab sejarah yang berpura-pura ni tentang Islam ni ada orang Yahudi. Cuma orang Yahudi ni dia telah bergerak 1000 tahun sebelum Nabi SAW. Dan dia hanya menunggu saat Nabi wafat. Lalu mereka ni masuk balik ke Mekah dan Madinah untuk mengucak-kacirkan kerajaan Islam masa itu. Akhirnya kerajaan Ali tumbang. Lahirnya berbagai khawarijnya, Syiah dan sebagainya. Ini semuanya adalah rancangan-rancangan dari Yahudi. Kerana tu saya tidak berapa nak tu. Tapi apakan daya lah. Apakan daya sebab kita bertempur dengan Syiah dan juga Wahabi. Di mana kedua-dua mereka ni, golongan mereka ni sangat mengeluhkan kita sebenarnya. Kita nak kata, iyalah kita nak kata macam mana. Sebab mereka ni lahir daripada orang Islam. Mereka lahir daripada orang Islam. Tapi cerita yang tidak sedap didengar. Contoh orang-orang Syiah. Aduh. Dia Islam tu tapi dia macam tu. Mengkafirkan sahabat, menuduh berbagai tuduhan kepada kepada isteri Nabi SAW. Ini sangat tidak boleh tuan-tuan. Sangat tidak boleh tuduhan macam tu. Kalau awak kata nak syiah tak apa. Tapi kalau awak dah tuduh nak isteri Nabi begitu, awak tuduh para sahabat begitu, Khulafaur Rasyidin begitu tuan-tuan, tak boleh nak maafkan. Tapi sangat mengeluhkan kita sebenarnya. Sebab mereka ni sebenarnya, contoh Syiah. Kalau Wahabi tu dia secara dia. Wahabi ni dia ada kaitan keluarga Abdul Wahab. Kan? Abdul Wahab, akhirnya fahaman Wahabi tu. Tu Abdul Wahab. Dia pengaruh daripada Perancis dulu. Pengaruh Perancis itu di Saudi. Kan? Jadi susah kita baru ni. Tak, amat menjadikan kita. Apabila Saudi Arabia menyokong Israel, tanah Israel. Macam mana? Kita pergi ke Mekah buat umrah, buat haji, tapi kena ajar dia. Sampai sekarang ni memang teruklah Saudi. Tak, laki perempuan di bergaulan bebas dan sebagainya. Ya Allah, saya rasa inilah antara sebab turunnya COVID-19 ni. Sebab rumah Allah tidak dihormati lagi sebenarnya. Sehingga hari ini bagaimana Allah SWT untuk membersihkan rumah Allah itu daripada manusia yang durjana, buat jahat semuanya, pergi datang rumah Allah kadang-kadang beriman dengan Allah SWT. Tapi malangnya kita tengok imam-imam Masjid Haram tu sendiri menerima orang-orang Yahudi. Amat mengecewakan kita sebenarnya. Itu belum Syiah. Syiah ni masalah juga. Di Syiah ni satu fahaman yang begitu. Tapi mereka cukup kuat menentang Yahudi. Yang bagaimana kita ni Sunni dan kita berdepan dengan Syiah, sedangkan Syiah tu menaikkan bahawa mereka berdepan dengan Yahudi. Ini sukar pada kita. Yang sana kita pergi Mekah buat haji sebagainya, tapi menyokong Yahudi. Yang ni Syiah sebagainya. Tak, tapi menentang Yahudi. Bagaimana kita nak buat? Kan itu mengeluhkan kita sebenarnya. Kerana itu kita kena berhati-hati, kita kena banyak beristighfar, kita banyak kena ingat Allah SWT. Sebab apa? Sebab ialah contoh Syiah. Syiah ni adalah pewaris daripada Salman Al-Farisi. Tak ada dah manusia yang orang Parsi ni orang Iran saja. Jadi kita nak kata apa? Kerana itulah di Iran tu sendiri ada 30% daripada penduduk Iran tu adalah Sunni. Kena ingat. Jangan semua orang Iran tu Syiah. Ada. Sebab apa? Ada kaitan dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW di akhir zaman, lahirnya golongan daripada Salman Al-Farisi ni, itu orang Farsi. Yang pernah Islam, menawar Parsi, Rom dan Parsi tu hebat Islam masa tu. Dapat Rom dan Parsi masa tu. Tak, kita tengok bagaimana masa tu, dan Rasul kata orang Parsi yang akan membunuh Yahudi. Kerana tu Yahudi kita tengok sangat membenci kepada Iran. Antara yang mereka paling takut adalah
Uranium. Uranium. Dia, Okey. dia apa? Sebab uranium ni akan membunuh akan membunuh Dajjal. Dajjal ni nak cerita pula. Betul saya kata sebenarnya kelas ni sebenarnya adalah saya nak curahkan bagai-bagai ilmu. Sebenarnya kelas ni. Tu saya kata sangat istimewa. Cuma saya buat sejam je. Dah, okey. Buat banyak-banyak tak istimewa pula dah. Betul, okey. Jadi, apa ni? Orang Yahudi tu, kan dia setiap tahun dia menyambut kedatangan Dajjal. Dan dia kata Dajjal dia bermasa satu. Ini daripada Nabi katakan oleh Dajjal. Dan baca doa, jangan lupa baca doa sebelum beri salam. Bisa baca tak sebelum salam? Allahumma inna na'udzubika min fitnatil masih dajjal wa na'udzubika min fitnatil mahya wa mamat. Walaupun kita tahu perkara-perkara yang mereka buat itu mengilukan kita walaupun dia orang tu Islam. Tapi kena ingat di Saudi pun sama. Di Saudi tidak semua orang Wahabi. Saya cerita di Saudi pun tidak semua orang Wahabi. Malah mereka-mereka yang bermazhab dengan mazhab dengan mazhab Sunni ni, atau dia Sunni juga tapi mazhab-mazhab dengan mazhab Asy'ariyah ataupun Al-Maturidiyah tu, mereka ditangkap, ada yang ditangkap, ada yang dipenjara, ada juga yang dibuang kerja. Contoh seperti Imam Ali Jabir, tuan-tuan boleh search Imam Ali Jabir tu. Dia pernah jadi Imam Mekah ketika dulu, tapi dia dibuang. Seperti juga Ali As-Sabuni, tulis Ali As-Sabuni, seorang ulama yang tersohor di Saudi, juga dibuang. Hanya pernah ditangkap dan dibuang daripada mengajar universiti. Ini Muhammad Ali As-Sabuni, tafsir Al-Quran yang orang kata yang masyhur. Okay. Jadi sebenarnya di Saudi pun sama. Ada golongan yang bermazhab dengan macam kita. Bukan tak semua Wahabi. Samalah dengan di Iran, Syiah ni. Tak semua orang yang bermazhab Syiah ada segelintir. Malah dia katakan bahawa perkembangan tak mutakhir ni ramai di kalangan orang Iran tu sendiri yang telah bermazhab dengan mazhab Sunni ni. Di Iran tu sendiri. Dan munasabah apa yang disebut oleh Nabi SAW, mungkin golongan itu walaupun dia kecil, tapi golongan ni yang akan menyerang orang-orang Yahudi. Okey, ataupun orang Syiah pun sama, walaupun dia Syiah. Sebab kita lihat hari ni lah. Dulu orang kata sebab dia perang mazhab, dah yang berlaku di Timur Tengah bukan perang mazhab, tuan-tuan. Sebab itu di perang saudara itu, perang dipanggil perang apa? Nak cari makan. Dia dah capur dah mazhab, ada mazhab situ macam-macam, Syiah pun ada Sunni, dia capur satu pokok dia tu. Dia bukan kalau dia perang mazhab, sebab apa? Satu puak ni dia ada belaka dalam tu. Dia sebenarnya bukan perang saudara tu di Timur Tengah tu, sebenarnya bukan perang mazhab, tuan-tuan. Sebenarnya perang dia panggil perang apa? Nak cari makan ni. Siapa yang kuat dia disokong. Begitu. Kemudiannya fi qulubihim maradun fazadahumullah maradun. Dalam hati mereka Tuhan kata ada penyakit. Orang munafik, orang yang berpura-pura ni ada penyakit. Macam kita dekat kerja di mana ada belaka ni. Kau jenis cincin gini. Ada. Gini buat muka-muka. Tu apa yang kat kecil tau. Gini pun muka-muka nak pakat cepat, nak apa ni, nak cepat jadi dinaikkan pangkat sebagainya. Ada juga gitu. Jadi kita berlindung sajalah. Berlindung daripada sifat itu. Orang lain nak jadi gitu, tu pulang pada dia lah. Tapi kita tak payah. Rezeki datang daripada Allah SWT, tak payah. Kita tak jadi miskin pun dah jadi syukur dah, tuan-tuan. Kita tak jadi miskin pun dah kita bersyukur pada Allah SWT. Jangan tak lupa kejar sangat dunia ni. Dunia kalau kejar dia lari. Okey. Kemudiannya fazadahumullah fazada. Maka Allah tambah ke hum tu mereka, kembali mereka Allahu marada. Allah maknanya fazadahumullah, maka menambahkan mereka itu oleh Allah marada, penyakit. Dan hati dah ada penyakit. Tadi orang cerita pasal sakit hati. Orang sakit hati, penyakit hati. Jadi ada makan obat. Saya kata ada satu lagi. Nak obat untuk orang penyakit hati ni, baca Quran. Saya kata. Jadi walahum. Okay, ada juga wakaf, tanda wakaf situ. Tanda wakaf tu adalah dia maknanya kau boleh sambung senapas ayat tu. Itu maksud dia.
Tapi berhenti tak salah tuan-tuan ya. Contoh nak berhenti marada, ulang balik. Ataupun kalau kita tak sama apa, berhenti kat walahum azabun alim. Lepas tu ulang balik. Walahum azabun alim bima kanu yaktibun. Bila Allah kata hantar mereka penyakit, maka Allah tambahkan mereka penyakit. Dan mereka tu bagi mereka tu azab yang pedih. Dengan bima, dengan apa, kanu adalah mereka itu yaktibun, berbohong. Dah besar buat apa dosa dia? Dah mereka-reka tentang Tuhan, mereka-reka tentang orang Islam, buat fitnah ni tuan-tuan, buat fitnah. Jadi fitnah ni bukan benda yang baru. Dia berlaku dah sejak berzaman dulu dah. Macam saya kata tadi, langkah-langkah Yahudi dah lama. Orang Yahudi dah zaman bila? Daripada zaman Nabi Ishaq dulu, Yaqub dulu. Nabi Muhammad hak ni baru, Nabi Ismail hak ni baru, Nabi Ibrahim, dia daripada Nabi Ibrahim tu. Dia keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW daripada keturunan Nabi Ismail. Nak beritahu tuan-tuan ya, Nabi Muhammad SAW ada keturunan daripada Nabi Ismail. Daripada Ismail itu melalui ibu dia Siti Hajar, ya, Syed Hajar, yang lahir yang dikahwini oleh Ibrahim AS. Siti Sarah tu. Sorry, dia bukan anak. Dia Yahudi ke mana saya lupa dah. Nabi Ibrahim ni. Sebab dia kahwin dengan Siti Sarah dulu. Okey ya. Dia kahwin Siti Sarah. Daripada Siti Sarah dia melahirkan orang-orang Yahudi. Okey, Nabi Isa, Nabi Musa. Okey, tu semua orang Yahudi semua tu. Orang Yahudi. Nabi Yaqub, Nabi Yunus. Okey, itu semua orang Yahudi. Okey, keturunan Yahudi yang lain daripada Siti Sarah. Yang lain daripada Siti Hajar ni keturunan Arab. Begitu. Tapi di situlah dia ada kaitan dengan Yahudi lah situ. Persaudaraan Nabi Muhammad tu sebenarnya. Okey. Kerana itulah pada zaman Nabi Muhammad SAW, orang Yahudi juga menghormati Nabi sebenarnya. Walaupun mereka sangat jahat. Dan mereka hidup cukup lama dah. Lama dah tuan-tuan. Kita nak lawan dia, memang tak dapat tuan-tuan. Dengan bijaknya, dengan sebagainya, kita nak lawan dia jauh dah. Dia buat benda tu dah lama. Okey. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan bila dikatakan kepada mereka wa idza qila lahum, dan apabila dikata mereka la tufsidu, jangan kamu melakukan kerosakan fil ard, di atas muka bumi. Bila kata begitu tegar mereka. Apa yang mereka kata? Qalu, berkatalah mereka innama, sesungguhnya nahnu muslihun, kami orang baik-baik je. Tak payah. Sebab mana Abdullah bin Ubay bin Salul pada zaman Nabi SAW, Nabi kata kalau aku membunuh orang-orang munafik ni, nescaya orang akan mengatakan aku membunuh sahabat aku sendiri. Sehingga Abdullah bin Ubay bin Salul tu, nak beritahu tuan-tuan, jahatnya dia. Tapi dia ni berkata menghina Nabi di belakang orang. Tapi di belakang sahabat Nabi, cukup baik dia. Kerana itulah dia sangat berlakon. Sehingga dia pun ada peluang menjadi imam di masjid Nabi SAW tu. Sebab aku tengok Nabi Abdullah bin Ubay ni sangat baik. Kalau Nabi kata dia jahat, orang tak percaya. Sehingga Nabi ada khidmat-khidmat dia. Sehingga dia mati pun Nabi sembahyang atas Abdullah bin Ubay Salul. Saya pun tak tahu itu khidmat dia kat mana. Tapi di sembahyang Nabi SAW. Walaupun sahabat tak sembahyang seorang. Nabi je. Sebab Tuhan kata jangan kamu sembahyang seorang pun ke atas jenazah Abdullah bin Ubay Salul. Tapi Nabi disembahyang. Walaupun Tuhan kata janganlah engkau memohon pengampunan walaupun kamu memohon 100 kali pun, kata Tuhan. Tapi Nabi kata, Allah kata 100 kali, aku mohon 200 kali. Tuhan kata 1 kali. Ya. Tak tahulah kita apa hikmat Nabi tu. Sebab Nabi ni adalah orang yang sangat mulia tuan-tuan. Orang yang bukan manusia biasa lah. Okey, diciptakan oleh Allah. Dia adalah utusan Allah tuan-tuan. Utusan Allah daripada langit tu masuk ke rahim Aminah. Itulah Nabi tu, itu Muhammad tu. Bukan manusia biasa tu. Semua Allah jadikan dia makam ini, beranak menikah dan sebagainya untuk menyampaikan dakwah. Tapi dia adalah bukan manusia, bukan anak Tuhan. Tapi tak tahulah. Pada saya sangat dia bukan malaikat. Tapi dia ni manusia yang sangat istimewa.
yang seolah Allah cipta daripada Saudaratul Mata, Allah campurkan dalam rahim Siti Aminah. Dia bukan manusia biasa, tuan-tuan. Dia kasih Allah. Bagaimana dia naik ke langit, dia suruh mentah. Allah bersalam pada dia. Allah sebut kekasihku. Selamat sejahtera dekat atas kekasihku. Oh, tuan-tuan, kita tak ada macam tu. Tak ada. Okey. Itu Nabi Jangan fikir-fikirkan Nabi. Kemudian ala innahum humul mufsidun walakin la yashurun. Dan ingatlah, sebenarnya mereka itu ada di kalangan orang yang merosakkan. Tu kita kadang-kadang kita cakap. Sebenarnya kita cakap ikut Al-Quran. Kita cakap ikut hadis. Orang tak percaya. Kita amal dengan hadis, kita tahu ni. Tak betul tu. Susah tuan-tuan. Bukan senang. Kalau Nabi SAW orang tak terima sebulat. Ada setengah manusia tak terima Nabi. Bulat-bulat. Apatah lagi kita bukan Nabi. Banyak celah-celah kelemahan yang kita ada. Tak? Macam mana kita sampai bawah? Bukan senang tuan-tuan. Jadi kita jangan nak kecewa lah. Kalau kita menyampaikan tu benda orang tak terima. Tak apalah. Tak usah fikirlah. Dia tu. Okey. Kemudiannya wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, dan dikatakan kepada mereka, katalah kepada mereka. Wa qila lahum aminu kama amanan nas. Berimanlah olehmu sebagaimana manusia yang lain beriman. Qalu, apa yang mereka kata? Anu minu kama amana sufa. Buat apakah kami nak beriman sebagaimana orang-orang yang bodoh? Dia kata pula gitu. Tadi bila suruh beriman, tak nak. Tadi mengaku beriman. Bila suruh beriman, buat apa nak beriman macam bodoh? Nak buat kerja Islam, panjat tiang, turun padang, pergi masjid, beri surau, dakwah orang supaya orang masuk sokong Islam, supaya orang ni menerima Islam. Buat apa kerja bodoh-bodoh macam tu? Buat masuk kepala sih. Ini ucapan-ucapan yang biasa yang datang daripada orang-orang yang bermuka-muka. Cuma kita harap Allah beri hidayah pada mereka. Nak apa nak beriman macam bodoh? Ala innahum humus sufaha. Ingatlah Tuhan kata, so mereka itu bodoh, Tuhan kata. Walakin la ya'lamun. Tak tahu pun. Tadi dia kata ditipu orang, sedang dia menipu diri sendiri. Sekarang dia kata bodoh, tangan dia tu bodoh. Tu kadang-kadang kita pun boleh nak lawan orang. Dia kata kita kata dia. Boleh kok macam tu. Ini macam berlawan ni. Nabi kata dia ni. Macam berlawan lah. Tapi kadang-kadang kita tengok orang kalau jenis berlawan ni, tak suka jenis berlawan macam ni. Itu bahagian dia tuan-tuan. Bagian dia, bagi dia. Kalau kita tak suka, tak apa. Dia kalau dia mampu berlawan, biar dia lawan. Kalau kita tak mampu, kita berani diri pun tak apa tuan-tuan. Tapi jangan kita menghukum orang tu. Apalah dia ni nak melawan saja. Tengok keadaan. Contoh macam apa ni yang berlaku di Perancis tu. Dia bunuh guru tu yang menghina Islam, kerkata buat tu. Okay, memang ada si undang-undang, memang salah tuan-tuan. Tapi perbuatan orang tu menghina Nabi tu lebih besar daripada kesalahan yang undang-undang. Maka kita tak berani nak buat macam tu tuan. Mungkin Allah utuskan dia budak tu bunuh dia. Allah utuskan. Kalau Allah utuskan taufan, habis orang mati. Wujud Allah tak utuskan taufan. Allah tak utuskan api ke bagaimana. Tapi Allah utuskan budak tu. Maka kita cuci mulut. Sebab apa? Sebab orang yang dibunuh tu, yang kena bunuh lagi jahat daripada dia. Cuma daripada undang-undang, kata dari segi undang-undang kemanusiaan kita tengok macam tak boleh. Memang tak boleh. Tapi kita tak mampu buat macam dia. Kita pun nak tegur guru tu tak mampu. Okay. Nak tegur guru tu tak mampu. Nak halang guru tu tak mampu. Nak halang kajian tak mampu. Nak macam mana? Tiba ada orang ni bunuh dia. Senyap, habis. Bunuh dia, memang dia akan mati juga. Tapi bunuh dia. Walaupun cara tu salah lah dari undang manusia. Tapi kesalahan yang guru tu buat lebih besar daripada apa yang dia perbuatan dia tu. Dari hukum Islam. Walaupun kita tak setuju pada hakikatnya, ialah bunuh orang kena ikut peraturan. Tapi masalah peraturan di negara dia. Dia adililah dulu. Sebenarnya begitulah ayat kita kan. Dia dulu. Memang betul. Yang tu memang betul. Kita setuju hak gitu. Tapi nak menegur seorang yang kafir yang menghina Islam tu macam mana? Kita nak atas suap pada dia pun tak berani. Ada. Kita bila orang Nabi kita pun pakat atau email kita. Kita ambil nombor telefon dia, kita WhatsApp dia. Ada? Tak ada. Jadi dah kalau ada orang begitu, dia bunuh orang dah, dia pun mati dah. So kawan-kawannya memberi amaran kepada orang bukan Islam. Jangan menghina Islam. Okey.
Wa idza laqul ladzina amanu qalu, dan apabila mereka itu, bila orang beriman, laqul ladzina qalu, apabila orang beriman wa idza laqul ladzina amanu, dan apabila mereka bertemu dengan orang beriman, apa dia kata? Qalu amanna, kami dah beriman. Mengaku pula beriman. Tapi bila suruh beriman, apa nak beriman macam bodoh. Tapi bila bertemu dengan Islam, sama-sama dia ni, kan? Bila kata makan sama geng-geng dia, apa nak beriman macam bodoh. Contoh. Tapi bila dia bertemu dengan orang Islam, dia kata kami beriman. Oh, kami suka Islam, kami suka ini, suka itu. Bila bertemu orang beriman, oh kami nak Islam juga. Dia kata begitu. Kami nak Islam juga, cuma masalahnya tak sampai masa lagi. Jadi begitulah keadaannya. Ucapan-ucapan betul-betul orang bermuka-muka. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan apabila mereka berpaling kepada syaitan-syaitan mereka. Syaitan ni mana? Geng-geng dia lah. Qalu, mereka kata inna ma'akum, kami masih bersama kamu. Inna ma nahnu mustahzi'un, kami main-main je. Jangan percayalah. Masuk TV tu, masuk apa tu? Itu dummy je. Jangan betul lah kita macam politik lah. Itu ini macam tu. Okay. Politik macam tu, ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada yang jujur, ada yang tidak jujur. Okey. Allah yastahzi bihim wa yamuddum fi tuyanihim. Allah kalau kami main, dan Allah yang memainkan mereka. Allah sendiri yastahzi bihim. Kerana itu kita tengok kadang-kadang, yalah, kita jangan lawan Tuhan, tuan-tuan. Kita beginilah, pada saya lah, kita follow je Islam tu. Kita terima je walaupun kita rasa tak bersetuju, contohnya, untuk menyelamatkan diri kita lah sebenarnya. Sebab kita bimbang, takut benda tu, apa yang kita buat Allah tak suka, paling kurang tu kata Nabi SAW, kalau ulama tu dia salah, dia dapat satu pahala. Kalau dia buat betul, dia akan dapat 2 pahala. Dah kita bukan ulama, kita bukan siapa. Jadi bila benda cerita Islam tu datang pada ulama, kita terimalah dulu. Tak payah nak tikai-tikai contohnya. Walaupun kadang kita tak suka contohnya. Ada ke? Dan ulama ni manusia juga. Bukannya Tuhan, bukannya Nabi. Tapi kita follow je lah. Sebab kadang-kadang kita takut gitu lah. Takut salah kita, salah. Lalu kita dihukum oleh Allah SWT. Kita tak sedar pun. Takut kita dipermainkan oleh Allah SWT. Ada, memang. Ada orang tu menyangka dia tu baik, Allah beri kekayaan dia, padahal Allah main dia je. Tu kena jaga. Kita kena berhati-hati sangat. Fi tuyani wa yamundhum fi tuyani mi'amahu. Allah bagi pula, biarkan mereka ini meraba dalam kesesatan. Buat sesak, buat barat. Kita pergi Mekah tak ada masalah pun. Tak. Betul, hari tu isu siapa pergi Mekah. Tak. Yang lelaki dia perempuan tu. Ya Allah, tuan-tuan. Siap pakai tudung lagi. Siap pakai kanda semayang lagi. Duduk sekali dengan muslimat lagi. Ya Allah, dia tu lelaki tu tau. Walaupun dia ditukar jantina pun dia tetap lelaki. Tak boleh hukum dia tetap lelaki. Tapi itulah. Selamat okey je pergi Mekah. Allahu. Okey. Ulaika allazi nasya. Itu mereka itulah mereka allazi yang ishtaru. Mereka itu membeli apa? Ishtarau ad-dalalah. Mereka membeli kesesatan dengan menukar hidayah. Fama rabihat, dan maka tidaklah mereka itu untung. Tijaratum, perniagaan mereka. Mana mereka rugi, loss. Mereka rugi. Wama kanu muhtadin, mereka tidak berperoleh kejayaan. Cuma tidak boleh hidayah Allah. Okey tuan-tuan. Jadi tak apalah, kita tak habis, ada cerita lagi tu. Cerita apa ni? Munafik tu kita akan sambung sikit. Akan datanglah. Jadi berkaitan dengan hukum tajwid. Okey, kita tengok pada berapa hukum. Okey. Contoh, di situ kita dapati, okey, di masa yang ada ni. Okey. Saya cuba habiskan 9:15 ya. Innal ladzina kafaru. Inna tu bila kita jumpa Al-Quran, mana-mana ada sabdu macam tu yang melibatkan nun atau mim, kita dengarlah 2 rakaat. Sama ada nun atau mim. Dan suara guna tu mesti ada dalam hidung. So dengung tu mesti kita letak dalam hidung.
in 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 okey. Keduanya sawaun, sawa. Oleh kafaru tu asal saja 2 rakaat. Sawa tu 4 atau 5. Sebab apa 4 atau 5? Sebab mana kita jumpa huruf mat, alif tu bertemu hamzah dan satu kalimah. Bersama hamzah dan satu kalimah. Atau 2 kalimah akhir lah, bertemu hamzah saja. Dia akan baca 4 atau 5. Tapi kerana hak sawaun ni di satu kalimah, maka kita baca 4 atau 5 rakaat. Kemudiannya, okey, sawa 4 atau 5, mana kita jumpa lah sama dalam satu rakaat, mana senang je. Kita tengok tanda panjang je tu kan. Lepas tu ada hamzah, 4-5 je lah. 4-5, sawaun. Gerak jari je, 4, kita gerak 4 kali. Kalau 5 kali. Sawaun. Okey. Kemudian tanwin, hukum famous lah. Nun mati, tanwin, mim mati dan juga panjang-panjang pendek. Tu hukum famous yang biasa yang biasa orang fokus. Jadi asal begitu fokus ya. Jadi yang pertama kita tanda panjang tadi dah. Lepas tu berjumpa hamzah tu. Ada jumpa hamzah tu 4-5 lah. Okey. Baca 4 atau 5, pilih salah satu. Kalau kita pilih 4, kita baca 4 belaka. Kalau kita baca 5, kita baca 5 belaka. Tak boleh sejak sekali sini 4, ayat lain pula 5, tak boleh. Dia kena selari. Kemudian kita jumpa tanwin. Sawaun bertemu ain. Kalau dalam hukum tanwin ni kan, hukum mati tanwin dia ada beberapa kategori hukum kan. Ada izahnya, ada idghamnya, ada ikhfa' sebenarnya. Okey, cara dia kita kena ingatlah sebahagian daripada huruf-huruf tu. Contoh ain ni sebahagian daripada huruf izhar. Kan huruf hijaiyah ada 28. Jadi hak yang banyak kan ni hukum ikhfa' lah. Ikhfa' tak apa lah. Yang kita huruf izhar dalam hukum mati dan huruf ikhfa' dalam hukum mati. Sama dengan hukum mati. Sama dengan hukum mati. Okey, dan hukum mati pun sama. Okey, sebelum tu boleh baca nota ringkas saya tu ataupun sakan muat turun balik nota ringkas saya tu. Boleh baca balik secara ringkas betul. Tapi pada tuan-tuan yang dah lama dengan saya ni, dia dah kita dah boleh faham lah. Cuma nak rinci sikit-sikit je. Kita nak rinci sikit-sikit. Okey. Di situ hukumnya tanwin tu bertemu ain dia akan jadi izhar. Izhar ni maknanya penyata bunyi tanwin tu. Tanwin tu. Sawaun, dia tak ada dengung, tak ada apa. Clear bunyi dia. Okey. Alaihim, ada jumpa hukum mim ni. Jumpa mim pula situ. Mim bertemu dengan hamzah. Kalau ikut dalam hukum mim mati bertemu hamzah ni jadi izhar. Okey. Daripada 28 huruf hijaiyah tu 26 baca mim mati tu dibaca izhar. Selebihnya baca idgham bertemu mim, selebihnya baca dengan ikhfa' bertemu dengan ba. Selain daripada 28, 2 saja yang tak dibaca izhar pada mim mati tu. Itu min abad. Jadi yang lain semua. Lain termasuklah tu. Hamzah termasuklah. Alaihim itu nun bertemu za pula. Kalau za ni dia termasuk daripada hukum nun mati pula. Tengok bila kita jumpa nun mati, tengok dalam hukum nun mati. Kalau jumpa dalam mim mati, kita jumpa mim mati, kita tengok, kita seloka mim mati apa hukumnya. Jadi di sini bila kita jumpa nun mati, tak, kita tengok hukum nun mati. Dalam hukum nun mati kalau bertemu za macam mana? Okey, idgham tak ada za ni. Dalam izhar pun tak ada. Jadi bermakna za tu dalam huruf ikhfa'. Jadi bila ikhfa' nun tu kita mengajar ikhfa'. Ikhfa' macam mana? Ikhfa' ni ialah bunyi tak jelas. Bunyinya tak jelas. Rajas an. Jadi dia tak jelas, dia berdengung sikit. 2 rakaat. Berdengung. Dia berdengung. Dia tak kita mana sebutan nun tu tak sempurna. Okey. Jadi dia ikhfa' kat situ. Okey, nanti boleh bacalah nota saya bagi nanti apa semua kan. Zaur tahum. Di situ mim mati bertemu dengan hamzah pula. Hamzah ni sebagai daripada huruf izhar juga. Sebab 2 saja kan dalam hukum mati. Bertemu min, idgham, bertemu ba, ikhfa'. Jadi selebihnya izhar lah. Jadi bertemu dengan hamzah tu jadi izhar juga. Lam sama. Am tu izhar. Lam pun izhar. Tu itu ikhfa' juga. Za itu sebagai daripada huruf ikhfa'. Sebab dalam huruf izhar tak ada huruf apa dia? Hamzah, ha, ya, kha. Bukan zai. Dalam huruf idgham pun sama. Lam, ra, min, wa, ya. Tak ada zai tu. Makna ini adalah huruf ikhfa'. Lalu nun tu kena baca ikhfa'kan dia. Tu berdengung 2 harakat. Zirhum. Zir tu ra tu dia baca nipis. Mana-mana kita jumpa dalam Quran. Ra tu bila dia mati dan sebelum bayi bawah kita baca nipis. Kalau ra tu mati baca atas depan. Contoh tebal. Allahu Akbar. Contohnya kan baca yang tebal. Maksudnya kalau kita ra ni mana-mana melibatkan bayi bawah, sama ada sebelum, selepas atau di sendiri, dia akan nipis. Mana-mana ra ni yang dia melibatkan baris harapan ataupun baris atas
dia akan ditebal. Roru. Sama ada di segi bahagian depan ataupun dimati sebelum dia atas depan ataupun selepas dia atas depan tebal. Itu ro. Zirhum, mim mati berlam. Apa dia? Izah lah tau. Sebab lam tu bukan huruf idgham dalam mim mati, bukan huruf ifat dalam mati. Sebab satu-satu je. Jadi mudahnya izhar lah kat situ. Izhar ni mana kita bunyi clear mim. Yang tadi kita bunyi clear nun. Okay, izhar tu. La yu'minu, la tu 2 rakaat. Yu'minun. Yu'minun tu apa dia? Yu'minun tu asalnya 2 rakaat. Tapi oleh kerana dia wakaf, nun mati tu bertemu nun mati. Huruf mat. Yu'minun tu kita di kalimah ni sebelum akhir tu ada huruf mat nun. Wow. Sebelum akhir tu ada huruf waw. Di mana waw tu huruf mat. Okay, asalnya baca huruf mat ni 2 rakaat saja. Tapi kadang-kadang dia boleh baca lebih pada 2 rakaat. Ada dua syarat. Sama dia bertemu huruf mati atau bertemu hamzah. Tadi hamzah kan? Sawak tu hamzah. Ini huruf yang mati. Tapi kerana dia mati ada 2. Satu mati asal, satu mendatang. Satu kalau bertemu mati asal dia akan baca 6 harakat. Macam lazim tu lah. Malazim kalimi ke malazim harfi. Itu confirm ada huruf mat bertemu mati asal. Yang ni dipanggil mati mendatang. Sebab apa mati datang? Sebab asalnya yu'minuna. Asalnya berbaris. Tapi bila dia mati, yu'minun. Maka dia panggil mati mendatang. Oleh kerana waw tu bertemu mati mendatang, maka dia harus baca 2, 6. 2 dah. 4, 6 tu tambah saja. Apa panggil mak isu tu. Okay, wallahu a'lam bishawab. Saya sekat itu saja untuk hari ini. Ya, insyaAllah kita akan jumpa lagi hari Jumaat ni lah. Untuk kelas talaki. Kelas talaki. Itu saja. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan tak? Rafiza ni pelajar baru kita, peserta baru kita. Okay, ahlan wa sahlan. Selamat datang. Terima kasih Ustaz. Ya? Terima kasih. Sama-sama. Azmi? Ustaz, saya nak tanya sikit Ustaz. Bani Israel tu, dia sama dengan dia macam mana dia jadi Yahudi tu macam mana? Daripada Bani Israel dia jadi ke Yahudi. Dia orang panggil Yahudi pula. Okey, gini. Bani Israel itu betul dah. Di sini Bani ni keturunan. Keturunan Ishak kan? Keturunan Nabi Ishak kan? Ishak. Okey. Nabi Ishak. Israel itu sebenarnya Nabi Ishak lah. Israel itu nama kedua Nabi Ishak. Bani Israel. Jadi kayak itulah kalau kutuk jangan kutuk Bani Israel. Atau Bani Israel. Bani Israel itu Nabi. Telaka Israel. Itu salah je. Macam kita sekarang ada kutuk-kutuk Cina, BMF dan sebagainya. Pada abang Kelompok yang kita beli. Contohnya apa ni, ada juga orang Melayu kita OEM dengan Cina. Cakap Melayu tapi OEM Cina, itu masalah. Jadi apa cerita dia? Cerita dia, Bani Israel itu mana keturunan Nabi Ishak. Keturunan Nabi Ishak itu siapa? Orang Yahudi itulah. Bani Israel itu menuju kepada orang Yahudi. Sebab orang Yahudi ni kan, orang Yahudi kan lahir daripada Siti Sarah. Dari Siti Sarah ni dia beranak jadi ramai orang tu. Daripada Nabi Ishak. Maknanya sama lah. Anak Siti Sarah Yaakob. Tapi Nabi Israel itu dia bermula dengan cerita Bani Israel ni dengan Nabi Ishak. Yaakob dia abang dia. Betul lah dia pun tak betul sebagainya tu kan. Dari medical dari pasal SLE. Macam mana? Tak dengar. Tak dengar. Tak jelas. Cuba jelaskan. Tak berdengar. Buatkan. So dia punya cakap bebas. Ya? Cuma dia adalah doktor yang rajin lah. Dan dia buat research juga. Dia buat macam pasal lama. Okey. Cerita dia macam mana? Tak apa clear? Tak dengar. Tak dengar. Boleh Dr. Azizi ulaskan? Apa dia Ustaz? Tak dengar Ustaz? Itulah. Jadi apa saja? Tak dengar. Tak ada. Okey. Dia orang cerita Yahudi ni, dia Bani Israel itu kaitan dengan Yahudi. Sebab Bani Israel itu sebenarnya dibahaskan orang Yahudi. Bani Israel Quran kan? Allah sebut berulang kali. Itu maksudnya orang Yahudi lah.
Bani Israel sebab keturunan Isa ni adalah orang-orang Yahudi. Gitu. Jadi sekarang ni orang-orang Yahudi menggunakan nama Israel tu. Dia nak berbodohkan orang Islam, dia menggunakan Israel itu. Jadi aku tak kutuk Israel, aku tak kutuk Yahudi, aku kutuk Israel. Celaka Israel, tulis sepanduk Israel lah, jahat Israel. Sedangkan Israel itu Nabi. Yang jahatnya Yahudi. Sebab tu kita laknat Yahudi. Sebab tu kita tulis macam tu. Kita tak boleh tulis laknat Israel. Israel itu Nabi-Nabi. Itu Nabi Ishak. Kena betulkan tu. Jadi itu kaitannya. Boleh faham tak tu? Okey. Boleh. Apa kaitan dengan Bani Israel dengan Yahudi tu? Memanglah Bani itu keturunan. Israel itu Nabi Ishak. Jadi keturunan Nabi Ishak. Yang dimasukkan dengan keturunan Nabi Ishak di sini ialah orang-orang Yahudi. Okay. Ada lagi? Apa tu yang peperangan dekat Syria tu. Okay. Kan ada NATO yang nak tombangkan kerajaan Syria sekarang. Macam mana tu, konflik apa sebenarnya Ustaz? Sekarang ni yang saya tahu Syria disokong oleh Rusia. Okey, betul. Rusia kan. Jadi Sama dengan Mesir. NATO US dengan Israel tu dia nak jatuhkan Syria punya pemerintahan. Jadi macam mana ada konflik kat situ disebabkan oleh apa tu? Okey, dia sebenarnya dia banyak faktor lah cerita. Okey, antara yang pertama sekali ialah yang pertama Barat mereka ni bertujuan untuk menjual senjata dia. Okay. Itu pertama. Okay, dia menjual senjata dia. Jadi yang menyaport, sebut campur Melayu Inggeris je, yang menyaport geng-geng ni adalah jadi perang saudaranya adalah Barat, Amerika. Dan kebetulan pula senjata-senjata yang digunakan oleh Syria ni adalah Rusia. Jadi antara blok Rusia dengan blok Amerika memang dia gaduh. Blok Rusia ni dia dengan China, geng-geng dia. Jadi itu permainan sebenarnya, game dia orang. Tujuan asal dia nak sama nak menunjuk siapa kuat antara blok Rusia ke dengan China tu ataupun blok Amerika. England, British semua tu kan. Perancis, itu blok Amerika. Dia sebenarnya itu aja. Yang sebenarnya yang cerita yang perang ni pula dia nak survive hidup je. Dia bukan sebab mazhab. Tu saya kata tadi nak survive hidup. Siapa yang kuat dia mencokong. Kau yang boleh bagi makan minum dia. Dia geng lah tu. Tu cerita dia. Orang kata mazhab sebagainya. Okey, betul lah. Asad tu memang dia Syiah. Yang Syria tu dia punya Perdana Menteri Syiah kan? Ya, dia ada Sunni tapi dia Syiah lah. Dia Syiah kan? Tapi bukan Syria saja yang menggunakan senjata Rusia, Mesir. Tapi Mesir menentang mereka. Tapi diguna senjata Rusia. Itu kata saya kata tadi mengelirukan. Saya mengelirukan sebab pada saya ISIS pula tu ejen Amerika pula kan. ISIS Amerika punya kan. Jadi sebenarnya asalnya ISIS tu dia Islamic Organization sebenarnya. Tapi disalahgunakan oleh Masud Yahudi tu. Guna. Mossad. Lalu Mossad. Itu cerita dia. Kau cuba baca banyak. Maknanya Yahudi, maknanya negara Israel tu ada berkepentingan kat situ lah. Ya, sebab nak ambil kesempatan daripada situ. Kesempatan sebab apa? Sebab apa yang jadi begitu? Kedua, sebab walaupun dia tu kata di Syiah, dia kan Asad tu Syiah. Tapi di keras kepala dia tak nak serah negara dia kepada Yahudi. Itu masalah dia. Itu saya kata tadi. Saya tidak awal dah tadi. Bila kita tengok macam tu, memang kita macam ni Syiah. Tapi dia lawan Yahudi. Dia tak nak serah Yahudi. Oh ni Saudi. Ada Mekah semua. Tapi sokong Yahudi. Aduh, kita macam mana?
ada berkemungkinan tak negara Israel tu sebenarnya dia nak memperkembangkan dia punya negara tu, sebab sekarang ni dia dah ada jalinkan hubungan diplomatik dengan Arab Saudi, dengan UAE, dengan Bahrain. Saudi dia kan? dapat, Jordan dia dapat, Jordan dapat, Mesir dapat. Mesir dapat semua kan. Yang mana dia nak mengawal negara-negara tu kot. ada berkemungkinan. Ya, negara-negara ni, contohnya Mesir. Mesirnya kuat. Amerika tak boleh lawan dia. Kalau lawan Amerika lawan dia, kalah Amerika. Ya. Dia tahu-tahu kuat. Asal lawan dia. Amerika tak boleh lawan dia, tapi penakut. Cerita dia begitu. Padahal dia kuat. Mesir kuat berapa ratus ribu tentera dia. Dan rakyat dia semua tentera. Rakyat dia tu semua tentera, boleh guna senjata. Si tak rakyat dia pandai guna senjata. Rakyat Mesir ni. Mana ada macam kita. Nak lawan Mesir. Semua rakyat dia boleh guna senjata. Apa tak? Nak lawan dia. Tak boleh. Tapi tengok. Dia serah pada Israel. Serah pada yang bumi Palestin tinggal Gaza tu sutir tu je yang tak serah pada Yahudi. Orang ambil belaka tu. Itu saya sebut konflik daripada awal lagi. Kalau kita, yalah, saya nak terang pun benda tu mengelirukan. Panjang cerita. Hanya kita faham saja, yang faham saja yang berdiam diri. Begitu. Orang tak boleh. Macam tu kita tengok benda jahat tau. Tapi nak cerita orang lebih tak boleh. Nanti orang mengelirukan. Betul. Ya, saya sebut awal dah mengelirukan. Jadi saya kata, kita macam kata Nabi kata SAW, dia agak zaman memang berlaku begitu. Tapi apa cara ni sahabat Nabi kata, Nabi kata berpengahlah dengan ulama. Tu je Nabi sebut. Jadi kita tak pilihan. Tu saya cakap tadi, jangan kita salah pilih. Nanti kita dimurkai oleh Allah. Kita ingat kita betul. Contoh macam tu. Jadi jangan selamat macam tu lah. Walaupun kita udah fikir, tak betul contoh. Kita fikir tak betul. Tidak tahu betul tak betul. Wallahualam. Okey, ada lagi tak? Cukup dulu kot. Boleh baca sendiri lah. Hati-hati sikit lah. Contoh dia macam benda ni boleh baca tak? Macam ada ada. Boleh baca. Ada buku lah. Boleh type tu cerita, tapi baca pelan-pelan lah. Baca boleh, jangan percaya tu. Begitu sebab dia banyak berkait dengan banyak benda. Dia banyak penipuan kat situ. Dia banyak penipuan. Dia banyak deception kat situ. Hati-hati. Tapi kita kena baca lah juga. Nak pengetahuan lah. Kajian kita tau. Baca juga, tapi kena hati-hati. Saya ingat lagi tu Guru Nik Aziz kata, dia kata pesan, dia kata kita pergi ke Mesir, dia kata bila kita pergi Mesir ni macam-macam ada orang, dia kata. Tapi satu je dia pesan, kuatkan ilmu, dia kata, di dada. Maksudnya kita kena ada ilmu tu. Ilmu tu macam nak menepis tu. Kita kosong, baca benda daripada percaya pula tu. Kalau baca saja tak apa. Kan? Tapi tak boleh kita percaya. Maksudnya pendek kata, kalau kita baca boleh nak tahu maklumat kan. Kita boleh pemandangan mana satu betul salah tu. Tapi percaya letak nombor 2. Sebab kena ada ilmu benda tu. Kita takut kita keliru. Wallahualam. InsyaAllah kita jumpa lagi lah. Kelas lagi kami nanti kelas tu lah, kelas talaki lah. Okey semua ya. Assalamualaikum. Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.